Komen daripada Super Thanks daripada Syahrul Razdan dengan sumbangan sebanyak RM15 dan dia juga merupakan Patreon untuk Kimi Skoverto. Alhamdulillah Bang Kimi, akhirnya isteri saya mengandung. Doakan kami sekeluarga dipermudahkan segala urusan. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya guys, kita punya doa didengari oleh Allah SWT, dan inilah dia kesan dia. Alhamdulillah, kita pun sama-sama nakama kita semua turut bergembira dengan Syahrul Razdan. Semoga anak yang bakal dilahirkan itu menjadi anak yang soleh-solehah, alim-alimah, hafiz-hafizah, dan bakal menjadi orang yang dapat mendoakan kedua bapanya bila tiada kelak. Seterusnya daripada Azim Kamisan dengan sumbangan sebanyak RM6. Jini tu Mak Boni, bet sekupang tabung masuk tabung masjid, bukan main lagi. Seterusnya daripada Nizumizu, lagi dan lagi daripada Nizumizu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nizumizu dengan sumbangan sebanyak RM15. Terima kasih Bro Kimi atas konten yang berkualiti. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk saudara kita di Palestin. Actually saya ada terbaca satu komen dekat satu page di Facebook, sahabat kita dari negara Konoha, dia tulis Wano ibarat negara Palestin, Kaido Israel, manakala Luffy is Imam Mahdi membebaskan Wano dari kekejaman. Ada ngucap panjang saya. Seterusnya daripada Akil YP2IZ dengan sumbangan sebanyak RM9.90. Ikuzu Yarudomo, teruskan berkarya bro, insyaAllah. Terima kasih Akil. Seterusnya daripada Muhammad Kahar dengan sumbangan sebanyak RM30 dengan komennya thanks. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Muhammad Kahar. Semoga Allah memudahkan segala urusan awak dunia dan juga di akhirat. This video is brought to you by Honkai Star Rail. Honkai Star Rail adalah sebuah permainan baharu dari Hoyoverse dan merupakan sebuah fantasi angkasa berbilang platform yang akan membawa kita ke ekspres astral antar bintang dengan memberikan kita berpuluh-puluh watak yang sangat terperinci dari segi ekspresi dan kostum yang menarik dengan kebolehan mereka sendiri. Honkai Star Rail adalah permainan percuma yang menyediakan permainan merentas platform di mana anda boleh log masuk akaun anda pada PC ataupun phone, dan sekarang juga tersedia pada PS5. Dan dengan peningkatan version 1.4, kita dapat merasai pengalaman baru sebuah cerita bella box serba baharu. Apa yang menarik bagi aku untuk version 1.4 ini adalah pengenalan watak Jingliu, watak yang luar biasa, a new limited edition 5-star hero dengan kebolehan luar biasa. Jingliu menonjol sebagai watak yang kuat dengan gabungan ice dan damage DPS dan kebolehan transformatifnya dalam pertempuran. Pada ketika itu, kapasiti dan damage dia juga meningkat. Aku perasan ramai gila community gamers teruja bila Honkai Star Rail keluarkan watak ini. Sebagai gamers juga, memang hero macam Jingliu ini hero yang kita nantikan dan for sure akan jadi hero favorite aku. Bukan sahaja keupayaan dia untuk menangani damage yang mengagumkan aku, tetapi juga flexibility dia yang luar biasa. Pada aku personally, perkembangan watak Jingliu adalah karya seni yang sebenar. Masa aku meneroka cerita dan kebolehan dia, aku dapati watak ini bukan sahaja power dalam pertempuran, tetapi juga ada kuasa untuk menyentuh hati gamers. Latar belakang dia yang unik dan perjalanan yang dia lakukan dalam naratif permainan menambahkan lagi cinta kita pada karakter ini. Surely jenis penceritaan dan pembangunan watak macam inilah pada pandangan aku membezakan Honkai Star Rail. Dalam versi 1.4, dua peta baharu akan diperkenalkan, which is Pillar of Creation dan All Weapon Testing Ground. Dan akhirnya Seal akan kembali. Dalam map Pillar of Creation, korang akan terpukau dengan pemandangan sinematik dalam map ini serta dengan grafik yang sempurna dan menakjubkan. Manakala peta All Weapon Testing Ground memberikan kita suasana pertarungan ring yang sangat intens dan mendebarkan. Download Honkai Star Rail hari ini dengan menekan link di ruangan description atau scan QR code di sini dan gunakan redeem code yang tertera di screen untuk dapatkan Stella Jade secara percuma. Play now to get up to 50 pulls. Download Honkai Star Rail hari ini. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Akhirnya guys, keluar juga spoiler One Piece chapter 1096 dan macam biasa spoiler ni aku dapat dari Twitter One Piece Spoiler dan info daripada PewPiece. Gila guys, chapter kali ni lagi gila sebab akhirnya kita akan diperincikan dan didedahkan oleh Oda dengan lebih detail berkenaan insiden God Valley. Yes, kali ni apa yang kita bincangkan dan predict pada video sebelum ini terjadi dan menjadi kenyataan, which is berkenaan kisah yang lebih detail dan mendalam berkenaan insiden God Valley. Dan aku dah tak sabar dah ni nak borak dengan korang tentang spoiler ini. So jom, let's proceed with the content.
Title ataupun judul untuk chapter kali ini adalah Kumachi. Lalu cover request untuk chapter kali ini akan memaparkan Zoro di dalamnya, tapi tak dinyatakan kepada kita apa style ataupun gaya Zoro pada cover request kali ini. Spoiler yang pertama mengatakan Ivankov dan Kuma telah membuat perancangan untuk melarikan diri dari God Valley dengan mengambil hadiah Devil Fruit daripada tournament memburu puak itu dan menggunakannya. Jadi benarlah apa yang kita teorikan selama ini, yang di mana kandungan di dalam 6 peti harta karun itu adalah Devil Fruit. Semakin menarik ni. Dan ini juga membenarkan teori-teori yang sedang beredar di TikTok, di Twitter, dekat mana-manalah media sosial, dan alhamdulillah benda tu tidak ditwist oleh Oda. Cantik. Lalu kita juga akan ditunjukkan ketibaan Rocks Pirate yang telah datang ke God Valley ini, dan ternyata Kaido juga ada dekat sana. Bahkan tidak hanya itu, Garp juga telah dihantar oleh pihak Marine untuk ke sana. Kemudian Elder Nyon, iaitu nenek tua daripada Amazon Lily, juga didedahkan kepada kita sebagai ahli Rocks Pirate. Lalu antara hadiah yang terdapat dalam peti tersebut adalah Devil Fruit Kaido dan Devil Fruit Kuma. Tang sini dia select sikit lah. Teori-teori yang sedang beredar tu katanya semuanya mythical Zoan kan, dan aku pun merasakan yang sama, tapi tidak. Dan Ivankov dan Kuma bercadang untuk membawa Devil Fruit melarikan diri bersama mereka. Jadi dari sini nampaknya Kaido yang ada di God Valley ini tak mempunyai kekuatan Devil Fruit. Jadi boleh kita katakan yang kekuatan Kaido dalam insiden ini nampaknya masih jauh dibandingkan Whitebeard dan yang lain. Tapi tak dinafikan juga Kaido tanpa Devil Fruit sememangnya sudah kuat. Dan yes, sekali lagi, again and again, apa yang kita predict guys, dan juga apa yang penteori-penteori dekat TikTok dan juga dekat tempat lain lah kan, senang cerita, semuanya menjadi kenyataan, di mana salah satu Devil Fruit yang ada dalam peti harta karun itu adalah Uo Uo Nomi model Shiryu yang dimakan oleh Kaido. Dan tidak lama setelah itu, Big Mom juga telah tiba dan berhadapan dengan Ivankov. Kerana itu, Big Mom telah mengambil Devil Fruit yang dipegang Ivankov, dan yes, ia adalah Devil Fruit Uo Uo Nomi model Shiryu. Setelah itu, Big Mom berikannya kepada Kaido. Tetapi Kuma juga tidak menunggu dan dia memaksa dirinya dan memakan Devil Fruit yang ada padanya, which is Nikyu Nikinomi, yang merupakan salah satu Devil Fruit type Paramecia. Setelah itu kemudian Kuma telah bertemu dengan Saint Jekarsia Saturn. Dan spoiler ini adalah mendedahkan lebih kepada side villainnya, dan kita juga akhirnya telah ditunjukkan dengan kemunculan Our Pirate King, which is Goldie Roger bersama-sama dengan krunya. Dan akhirnya kita juga mendapat pendedahan bahawa Roger datang bukan solo tapi datang bersama-sama dengan kru dia. Dan terlihat Roger mempunyai topi jerami bersamanya, dan keadaan ini sememangnya sangat mirip seperti Our Bakasencho Monkey D. Luffy. Dan setakat itu sahaja info yang dikatakan oleh pen-spoiler ini berkenaan apa yang berlaku di insiden bersejarah dan penuh misteri ini. Kemudian babak telah berpindah di kawasan yang lain dan menunjukkan ke Sorbet Kingdom, di mana Kuma, Ivankov dan Ginny melarikan diri. Dan itu saja spoiler yang dapat aku sampaikan dekat korang pada video kali ini. Dan memang nampaknya chapter kali ini akan menceritakan full flashback, ataupun mungkin kita still akan ditunjukkan tentang apa yang berlaku di Egghead Island, kerana keadaan di Egghead Island pun sangat-sangatlah genting. Dan bagaimanakah nasib Bonnie, adakah dia akan mati? Kenapa aku kata masih ada possibility untuk adegan di Egghead Island ditunjukkan adalah disebabkan ini masih sebahagian spoiler yang kita dapatkan, dan untuk full spoiler baru kita akan tahu adakah chapter ini akan full flashback atau ia masih akan mendedahkan juga kepada kita apa yang berlaku di Egghead. Lalu di spoiler ini juga kita baru sahaja didedahkan 2 Devil Fruit yang ada dari 6 peti harta karun itu. Dan apa pendapat korang? Apa lagi 4 Devil Fruit yang masih tak didedahkan kepada kita? Dan cumanya aku yakin sangat 2 darinya adalah Devil Fruit yang dimakan oleh Sengoku, which is Hito Nomi model Daibatsu, kerana kita telah ditunjukkan oleh Oda yang Garp telah dihantar ke God Valley ini. Dan yang kedua adalah Devil Fruit yang dimakan oleh Marco, which is Tori Nomi model Phoenix, di mana Devil Fruit akan didapatkan oleh Whitebeard dan akan diberikan kepada Marco. Tapi aku masih ada satu perkara yang aku cuba nak borak dengan korang, which is berkenaan tentang Devil Fruit Logia. Okay, yes, tadi kita dah didedahkan dengan Devil Fruit Kaido yang bertypekan Mythical Zoan dari Zoan lah kan. Lalu Devil Fruit Kuma dari Paramecia. Jadi aku hampir yakin yang mesti akan ada juga Devil Fruit Logia di antaranya. Jadi dekat sini aku nak berteori sikit, di mana adakah mungkin Devil Fruit yang dimakan oleh Akainu, Aokiji dan Kizaru, adakah ia sememangnya datang dari peti harta ini? Kerana kita tahu sekarang hanya Garp yang dihantar ke God Valley, dan ada juga Saturn. Maybe ada lagi anggota Marine kuat yang lain juga dihantar ke sana. Tapi jika benarlah
pada kejadian atau insiden ini, trio Admiral ini iaitu Akainu, Aokiji dan Kizaru masih tak memakan Devil Fruit, jadi masih tak menolak kemungkinan yang maybe Devil Fruit Logia mereka ini juga ada dalam peti harta itu. Selain dari itu, aku juga tertarik untuk mempredik Devil Fruit Buggy yang mungkin didapatkan oleh kru Roger Pirate dan akhirnya dimakan oleh Buggy. Tapi itulah, kalau nak ikutkan teori memang macam-macam lah kita boleh predikkan. Jadi kalau korang juga mempunyai pendapat tentang info ini, korang juga boleh dropkan komen korang semua dekat bawah. Sebelum kita tamatkan kita punya session spoiler ni, aku nak bagi tahu sikit lah tentang spoiler yang keluar ni. So kalau korang tengok video aku berkenaan prediction chapter 1096, aku ada cakap yang aku macam nak cakap bukannya meramalkan, tapi mengharapkan yang untuk chapter 1096 dan onwards, aku sangat-sangat mengharapkan Oda bagi kita satu full flashback berkenaan God Valley ini, sama seperti dia buat untuk Oden dulu. Kau ingat lagi tak masa Oden first diperkenalkan secara zahiriahnya, which is dalam chapter 960, dan menariknya di sini adalah ada permainan nombor di sini, which is 960 dan 1096. Dan paling menariknya adalah chapter 960 keluar juga pada bulan Oktober, which is tepatnya adalah pada 28 Oktober 2019. So sebagai reviewer, kita memang selalu nampak pola dia macam ni dalam penulisan jalan cerita Oda. So aku sangat-sangat mengharapkan full flashback dari Oda covering inside God Valley ini. Plus, come on lah, sekarang dah masuk final saga kot. Sampai bila lagi Oda nak sorok insiden God Valley ni kan? Tambah pula insiden God Valley ni melibatkan individu-individu yang sangat penting, player-player ataupun karakter-karakter yang terlibat dalam insiden ini semua memegang watak-watak yang penting dalam dunia One Piece. Kita ada ketua Holy Knight, which is Saint Figarland Garling. Kita ada Raja Lanun, which is Goldie Roger. Kita ada Raja Dunia Wannabe which is Rock D. Zebek. Kita ada ketua Defense and Science dari Jabatan Gorosei, which is Saint Garcia Satun. Dan kita ada ketua SWORD, Monkey D. Gap. Itu aku punya teori lah kan, mengatakan dia adalah ketua SWORD. Tu tak termasuk Whitebeard, Shiki, Big Mom, Ochoku, Kaido, Captain John lagi yang akhirnya menjadi ketua pirate masing-masing. Lepas tu kita juga ada Shanks kat pulau ni. Semua watak-watak crucial dalam God Valley ni. So aku akan jadi agak terkilan kalau Oda tak cerita full flashback God Valley ni dan hanya diceritakan dalam SBS atau di tempat lain selain manga. Tapi aku akan menjadi sangat-sangat happy gila-gila kalau Oda buat movie terus pasal God Valley ni. Kalau itu macam, insya-Allah aku janji nak sewa satu hall untuk nakama tengok sama-sama. Yes, mark my word guys. Kalau ada God Valley movie, saya Kimi Scoverto berjanji untuk belanja satu hall untuk nakama Scoverto. So please record janji ini. So dalam spoiler 1096 ni juga tidak jelas, bukanlah tak jelas, taklah keseluruhannya diceritakan. So aku rasa tak salah kalau mungkin kita boleh lagi nak speculate sedikit sebanyak kan. Mungkin tak mustahil juga kita akan ditunjukkan dengan rupa sebenar Rock D. Zebek dan apakah muslihat dan tujuan ke God Valley. Sebab macam yang aku cakap tadi, chapter 960 adalah pendedahan rupa sebenar milik Kozuki Oden yang dikeluarkan manganya juga pada bulan Oktober. So tak mustahil Oda akan tampilkan wajah dari Rock D. Zebek ini. Yes, memang tak dinafikan pemenang kepada tournament di God Valley itu akan mendapatkan hadiah dari peti yang disediakan oleh Tenryubito. Tapi aku rasa bukan itu sahaja apa yang Rock D. Zebek mahukan, bahkan mungkin lebih daripada itu. Berkenaan 6 peti misteri ni pun aku ada kupaskan dalam video ni. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi